Fokus dari negeri di bawah bayu. Projek naik taraf 2 jambatan dipapar libatkan kos RM8.5 juta dijangka siap Februari 2027. Untuk laporan penuh langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisia Daules. Silakan Ann. Ya, baik, sahih. Projek naik taraf 2 buah jambatan di Kampung Kelatuan Papar menamatkan penantian penduduk untuk mendapatkan kemudahan berkenaan. Projek bernilai RM8.5 juta ini dijangka siap Februari 2027. Menurut Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin, naik taraf jambatan Sungai Kelatuan sepanjang 30 meter dan 20 meter ini bagi mengatasi masalah kesesakan jalan dan risiko kemalangan. Laluan berkenaan merupakan jalan alternatif pengguna dari Kota Kinabalu ke Keningau. Dipantau oleh PJK sendiri, itu difahamkan akan ambil masa 2 bulan sekurang-kurangnya. Jadi maknanya proses pembinaan jambatan ini mungkin pada bulan Mei begitu. Tapi kena siapkan dulu diversion dan juga jambatan sementara. Barulah mereka akan dapat bongkar jambatan lama dan meneruskan pembinaan jambatan baru. Jadi memberi kesediaan untuk semua pengguna jalan ini seperti kenderaan yang melalui jalan ini terus pergi tahu juga nih. Ya, jadi menghilangkan kesesakan dan juga kemalangan jalan raya lah, yang kemalangan yang tidak dijangka kan. 2 lagi projek naik taraf jambatan di kawasan Parlimen Kimanis akan dilaksana, iaitu Jambatan Sungai Kabang dan Jambatan Sungai Bin Suluk. Jalan Keningau Kimanis di kilometer 14.3 yang mengalami runtuhan pada Jumaat lalu dibuka satu lorong kepada semua jenis kenderaan bermula hari ini. Ketika ini, kerja-kerja pembersihan tanah runtuh di kawasan berkenaan giat dilaksana kontraktor konsesi yang dilantik. Tinjauan RTM kerja-kerja melibatkan pembersihan tanah dan batu di kawasan lereng serta cerun yang menutupi sebahagian jalan di kawasan berkenaan. Ketika ini hanya satu lorong dibuka untuk dilalui oleh semua jenis kenderaan, manakala satu lorong ditutup sehingga Rabu. Jurutera Bahagian Pedalaman Jabatan Kerja Raya Keningau Nelia Sitor ketika dihubungi berkata, pemantauan 24 jam turut dilaksana di kawasan berkenaan oleh kontraktor konsesi bagi memastikan lorong yang dibuka selamat dilalui pengguna. Bagaimanapun jalan berkenaan berisiko ditutup sepenuhnya sekiranya berlaku hujan berterusan susulan tanah runtuh masih aktif. Ratusan penduduk kampung Cempaka Likas yang terjejas akibat kebakaran semalam kini berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS dan amat memerlukan bantuan pelbagai pihak. Kebakaran memusnahkan 80 struktur setinggan menyebabkan 91 ketua isi rumah KIR kehilangan tempat tinggal. Kalau ada orang-orang yang mau membantu mereka, sangat-sangat diperlukan. Apa saja, diorang tidak pilih. Yang penting diorang beli makan untuk kegunaan-kegunaan diorang, ataupun selepas diorang kena suruh pindah daripada Dewan ni, diorang ada bekal sedikit untuk bayar sewa-sewa rumah diorang. Beliau berkata demikian kepada RTM di Dewan Serbaguna Likas. Menurutnya, beberapa pihak mula memberikan bantuan makanan termasuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang menyediakan juadah sahur dan berbuka puasa. Hari ini kami memberi bantuan berupa toiletries, ada sedikit sabun mandi, ubat gigi, berus gigi dan juga tuala mandi lah. Kami berikan ni sebab kebanyakannya kebiasaannya barangan yang diterima tu oleh mangsa kebakaran ni ialah dari segi pakaian dan minuman dan makanan, tapi mungkin kami boleh berikan sesuatu yang lain lah daripada itu. Kerana saya daripada komuniti Bahai Kota Kinabalu dengan Penampang, kita bekerja dengan budak-budak di sana, belia muda dengan kanak-kanak. So ada hubungan yang sudah terdapat jugalah. So apabila mereka ada macam kebakaran ini, kita pun mestilah tolong sebagai mungkinlah. Paling perlu itulah macam bantuan makanan, peralatan barang pakaian. Tapi alhamdulillah dorang memang ada sediakan juga dari masyarakat yang lain. Tapi kalau boleh bilang orang, bagilah kami tempat yang selesa lagi. Pihak yang ingin menyalurkan bantuan boleh berhubung terus dengan organisasi kebajikan di PPS. Kutipan hasil Majlis Daerah Beaufort MDB diunjur meningkat tahun depan. Ia susulan pelaksanaan dasar serta inisiatif agresif MDB mengutip kadar dan yuran tertunggak selain hutang di daerah itu.
Tahun lepas, MDB berjaya mencatat hasil lebih 25 juta ringgit. Saya harapkan supaya usaha ditambah lagi, digiatkan lagi supaya hasil itu bertambah lagi untuk tahun depan. Dan saya yakin pada ketangan majlis dengan bantu oleh majlis daerah. Saya tidak pasti jumlahnya berapa, tetapi saya jangka memang meningkat dan meningkat lagi karena saya percaya banyak lagi yang tertunggak yang perlu diselesaikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Beaufort sesi 2025-2027 di Beaufort. Beliau yang juga adun kelias menasihatkan semua ahli majlis daerah yang dilantik menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Kita berharap dengan pelantikan ini akan terus kita dapat memacukan majlis daerah sebagai majlis daerah yang tetap terus menjadi majlis daerah 5 bintang. Kami akan meneruskanlah apa-apa yang belum dilaksanakan dan yang penting kita ada memberi perkhidmatan yang terbaik bukan saja kepada masyarakat, tapi para pengguna, para pembayar cukai di kawasan majlis daerah ini. Dan saya juga mengharapkan saya akan dapat memberikan sumbangan yang kepada majlis daerah agar terus maju seperti yang sudah ada pencapaian yang pada hari ini. Bulat air kerana pembendung, bulat manusia kerana muafakat. Itulah yang diterjemah penduduk kampung Rampaian Laut Manggatal dalam melestari warisan dan seni budaya tradisi nenek moyang agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Wartawan Doni Ijo menyelami semangat muafakat masyarakat kampung menerusi amalan migang dalam bahasa Bajau atau kenduri sekampung. Tradisi migang ini biasanya diadakan seminggu sebelum tibanya Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga Matlan Marasin dan isteri Rosna Oyok tidak ketinggalan menyediakan juada makanan untuk bersama-sama memeriahkan tradisi migang ini. Setiap keluarga biasanya akan menyediakan 2 jenis juada atau lebih mengikut kemampuan masing-masing. Hidangan berisi nasi, lauk pauk dan buah-buahan diletakkan di atas talam sebelum ditutup menggunakan dulang yang disebut tenduang. Penyediaan yang wajib kami sediakan ialah inti. Inti diperbuat daripada kelapa dan kami goreng tanpa minyak. Itu 1. 2, pisang. Pisang sama juga kami goreng juga. Dan telur sama juga begitu juga. Itu wajib setiap tahun kalau kami megang, itu wajib kami sediakan. Masyarakat kampung terutama anak-anak muda kemudiannya bergotong royong mengangkat juada ke lokasi terpilih dalam suasana harmoni dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Migang yang diadakan di Balai Raya Kampung Rampaian Laut kali ini berjaya mengumpul 543 juada makanan. Migang ini adalah untuk kita sama-sama berkumpul, berharmoni bersama penduduk kampung dan juga kita dapat mengeratkan silaturahim serta kita dapat bersama-sama menyediakan juada kepada penduduk kampung secara amnya dan juga tetamu-tamu yang datang. Modernisasi tidak menghalang masyarakat Bajau ini menjulang seni budaya agar tidak terhakis, sebaliknya terus dilestari. Jadi dia unik. Saya pergi tempat lain tidak adalah migang ni. Migang ni kalau kita buat satu kesimpulan adalah satu konsep gotong royong lah. Gotong royong di mana kita takkan biasa satu rumah buat kenduri arwah. Jadi disatukan. Ini ibarat orang kata gotong royong lah. Silaturahim itu wujud secara tidak langsung ianya mengeratkan silaturahim lah di kalangan penduduk itu dan begitu juga di kalangan anak-anak muda yang saya rasa acara ini insyaAllah dapat diteruskan untuk jangka masa yang panjang. Turut menyentuh perasaan, tradisi ini memberi peluang kepada penduduk kampung yang kurang berkemampuan untuk menikmati hidangan disediakan keluarga berkemampuan. Dengan matlamat memperkukuhkan persaudaraan dan meraihkan kepelbagaian, acara migang ini wajar diteruskan untuk generasi akan datang selain boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong. Doni Ijom, RTM.
Ya, baik. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Sahi. Baik, Anne. Terima kasih.